Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak teruskan perkongsian. Saya percaya ini juga satu tarikh yang penting yang kita tidak boleh lupakan, tapi dalam masa sama perlu kita kenang dan juga kita bawakan pencerahannya dari masa ke semasa. Setiap tahun 8 Mac 2014 pasti akan terus diingati. Pesawat MH370 yang membawa seramai 239 penumpang dari Kuala Lumpur ke Beijing dan sehingga ke hari ini masih menjadi tanda tanya. Dan kita akan terus berbincang dan bertanyakan khabar kepada tetamu kita hari ini, Kapten Datuk Nik Ahmad Huzlan Nik Husin, antara individu yang terpenting ketika tragedi MH370. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi semua. Ya, terima kasih Datuk kan sudi semalam kami. Pastinya kita nak membawakan juga sebab Datuk adalah antara individu pertama juga yang bersama-sama dalam usaha untuk menyiasat kes dan kejadian ini. Tapi dalam masa sama Datuk, kita nak raikan, kita nak kongsikan juga ini satu laporan untuk pemahaman lanjut berkaitan dengan apa yang berlaku pada 8 tahun lepas berkaitan dengan misteri kehilangan MH370. Sesuatu yang ialah pastinya menyentuh hati kita sebagai rakyat Malaysia sekian lama dan sehingga kini menjadi tanya-tanya. Jadi bila kita melihat dan mendengar seseorang berkata ada harapan untuk kita menemui pesawat MH370, ramai yang mungkin teruja. Dan dengan ini kita tanyakan kepada Datuk sendiri. Datuk, sejujurnya masih adakah harapan untuk kita menemui pesawat MH370? Datuk. Assalamualaikum sekali lagi. Kalau kita ulang balik, kita tengok dia punya last voice atau komunikasi yang terakhir di antara kita, dunia lah, dengan MH370 119 masa dikata good night, masa Kapten Zahari mengucapkan good night Malaysian 370. Itu konsisten sangatlah. Lepas tu kita hanya dapat satu signal ping, last ping yang kita dapat 8.11, maknanya kapal terbang tu masih terbang lagi. Dan kita punya last signal dari pesawat tu adalah jam 8.19 pagi waktu Malaysia. Kapal terbang tu masih terbang dan dijangkakan bahan bakar atau minyak yang ada di atas kapal terbang tu akan lupus dalam masa 8.30 plus minus dalam mungkin 20 minit awal atau 20 minit lagi lambat. Itu kita belum tahu lagi. Lepas kehilangan tu yang kita jumpa lagi ialah flaperon bulan 7 2015. Menunjukkan bahawa itu serpihan memang confirm dari MH370. Dan lepas tu dah tak ada apa lagi. Kita tak tahu apa sampai Richard Godfrey keluarkan dia punya discovery baru, perjumpaan baru dari segi ombak gelombang ham radio apabila MH370 merintasi merintasi gelombang-gelombang ham radio yang berkeliaran di keliling dunia. Ini masih lagi belum disahkan oleh yang dikatakan peer review, maknanya mereka yang expert dalam bidang ini akan membuka paper yang ditulis oleh Godfrey dan dia akan menelanjangkan teori itu betul atau tidak. Sebelum kita dapat kata putus dari peer review ni, kita masih tak boleh berharapan besar. Mungkin ada banyak kesalahan, mungkin teori ni terlampau macam mak jenin lah. Tapi cara dia buat tu nampak amat teratur, masuk akal dan detail dari segi track penerbangan tu amat menghairankan. Terutama sekali kita ingat bila dia dah hilang pada radio signal, dia akan terus ke tempat yang dicari. Tapi pesawat tu ada berlega-lega 2-3 kali berpusing di angkasa di kawasan barat Pulau Sumatera, dan ini ialah satu berita barulah penerbangan track MH370. Ya. Datuk, melihat kepada penemuan data terbaru ni, kalaulah boleh Datuk dan tak keberatan 8 tahun yang lalu ketika pertama kali ianya berlaku dan Datuk antara yang memberi respon juga berkenaan dengan kejadian ini. Bagaimana penerimaan pada waktu itu Datuk dari sudut orang yang kerap terbang, berada dalam industri dengan kejadian yang berlaku cukup dekat di hati kita penerbangan dari Malaysia ni Datuk? Terkejut besar pasal masa time macam ni saya tengah naik motor dekat Genting Highland, dah tu TV3 call saya turun pukul 11 pagi. Masa tu masih kehairanan di mana kat terbang tu, tapi rasa cuak dah mula timbul kerana yang pilot yang bawa kat terbang tu, Kapten Zahari, ialah seorang yang kita hormati dari segi pengendalian, dari segi perangai, dari segi
30 lebih tahun dengan MAS langsung tak ada masalah, dan dia juga memegang lesen yang besar yang boleh bagi lesen untuk pilot lain bawa Boeing 777. Jadi dia bukan calang-calang punya pilot, dia memang world class lah, bukan hero kampung saja tapi world class. Jadi keheranan saya kerana kalau ada kehilangan pesawat, Kapten Zahari akan bertindak dengan sekurang-kurangnya berkomunikasi dengan headquarters, dengan ATC, tapi itu semua tak ada. Jadi tak sempat nak rasa sedih, pasal rasa terkejut tu lebih pada sedih. Tapi bila kita masuk pelan-pelan tu, barulah kita mula menerima pesawat ni dah mula satu insiden yang agak pelik lah, pasal dia boleh hilang macam tu sahaja. Dan Datuk, kita sebenarnya kalau daripada sudut pemandangan saya melihat ramai rakyat Malaysia yang inginkan jawapan, yang inginkan orang kata closure daripada situasi ini, tetapi sangat sukar untuk ditemui. Nah, ada satu statement ataupun kenyataan yang diberikan baru-baru ini, credible and actionable evidence needed for the government to resume search for the aircraft MH370. Jadi berdasarkan kenyataan ini, apakah antara bukti kredibel yang diperlukan oleh negara kita untuk kita meneruskan pencarian pesawat ini, Datuk? Okey, statement dari kita punya government tu memang betul dan waras. Kita dah cari macam-macam, dah tengok macam-macam teori tapi tak jumpa. Betul. Jadi untuk kita nak start cari balik ni, kes duit ni banyak ni. Pada saya jangka sekurang-kurangnya $100,000 satu hari lah. Kalau kita sewa kapal nak pergi cari, nak pakai RO, kapal selam yang robot, yang kapal selam drone lah, untuk cari semua. Jadi usaha ni sekurang-kurangnya $100,000 ke $150,000 sehari. Itu pun mungkin level yang rendah. Level yang betul saya tak tahu, tapi saya jangka memang mahal. Jadi belum kita nak belanja duit, kita nak tengok adakah benda baru yang kita boleh layan lah, untuk kita membelanja duit yang sebegitu banyak. Bola, kata Mak Sadir, the ball is in Malaysia feet. Sebenarnya yang boleh trigger, yang boleh cucuh sumbu untuk mencari kembali pada Government of Malaysia, kerana kapal terbang tu kapal terbang kita. Tapi support dari Australia dan China. Australia pun cakap dia tunggu Malaysia dulu. Malaysia pula dengan bagus, harapnya lah kita akan bongkarkan teori Godfrey ni, kerana ada masuk akal. Teori dia ada masuk akal. Nombor satu. Nombor dua, dia punya tracking tu bagus. Tiap-tiap 2 minit. Maknanya kapal terbang Boeing 777 ni, kalau dia terbang biasa, dia boleh terbang dalam 12 km 1 minit. Kelajuan dia lah. Ya. Jadi bila kita ada tiap-tiap 2 minit tu kita dapat tahu di mana dia, maknanya dia punya kawasan penerbangan tu hanya dalam 30 km. Yang kita tak tahu. Pasal tiap-tiap 2 minit kita tahu dia kat mana. Dulu kita tak tahu. Dulu 1 jam, itu pun teori menggunakan dia punya teknologi ARC tu lah, yang menyatakan ada 2 tempat yang boleh jadi, satu di Kazakhstan dan satu juga di Lautan Cina Selatan. Di Kazakhstan kita dah boleh meneliti dan tahu kapal terbang tu tak ada kat sana. Jadi ini meninggalkan kawasan yang dicari itulah. Itu tempat-tempat tu yang dicari. Sekarang belum kita cucuk sumbu, kita keluar duit, sepatutnya kita panggil kita punya expert radio propagation wave yang tahu-tahu tentang whisper ni, bisikan udara, radio ham punya gelombang, dan kita akan belik teori Godfrey dengan sehalus-halusnya sampai kita confident, okey, ini berbaloi kita cari balik. Datuk, yalah, sebab bila timbul teori baru ni dengan seperti yang Datuk katakan tadi, masuk akal juga, ianya akan terus memberikan harapan. Ia akan terus memberikan satu lagi muka surat baharu dalam usaha pencarian ini. Sedikitlah Datuk, sebagai orang yang bertanggungjawab juga, antara yang pertama dirujuk ketika kejadian ini berlaku, sedikit kata-kata selepas 8 tahun kejadian MH370 ini buat penonton kami, dan mungkin ada waris yang menonton juga Malaysia hari ini pada pagi ini, Datuk. Kita berdoa sama-sama lah, semoga kita dapat closure lah, dan harapan saya lah, whisper ni memang memang boleh berdiri sendirilah untuk kita mencari. Dan harapan saya bila mencari itu, mencari dengan teliti, kos yang dikontrol dengan baik, bekerjasama dengan ATSB dan juga China, supaya kita dapat satu closure lah, dari segi kapal terbang ni mutlak lah ada di situ. Dan langkah-langkah untuk recovery mungkin hanya black box saja yang kita akan korek balik. Kerana kalau nak buat naik kapal terbang tu memang satu effort yang lagi mahal.
Betul. Jadi sekarang kita hanya mampu berdoa supaya kerajaan dapat meneliti dan dapat keluarkan satu statement yang mengatakan ini karut, tak payah cari, ataupun ini sahih, kita akan memulakan langkah-langkah untuk mencari supaya dapat closure. Kita doakan agar kita boleh merangka apakah langkah seterusnya. Datuk, kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kita di MHI memberikan kita ialah sedikit sebanyak kenangan, gambaran dan juga adakah adanya harapan untuk kita semua menjumpai pesawat MH370. Terima kasih. Thank you Kapten Datuk Nik Ahmad Huzlan Nik Hussein bersama kita pagi ini. Ya, jaga diri Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia antara misinya, antara misterinya MH370 yang saya percaya antara ungkapan yang paling dirindui ataupun yang paling diingati adalah selamat malam MH370 dan pastinya misteri penerbangan ini akan terus dirindui dan jawapannya insya-Allah sama-sama kita doakan untuk kita dapatkan ya. Insya-Allah. Baik, 8 Mac 2014 sehinggalah ke tahun ini 8 Mac 2022.